Cubaan suara 1 2 3 cubaan suara 1 2 3 cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabajma'in. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat, member-member yang setia bersama channel ini, The Ibnu Rijal. Mohon maaf, lama saya tak bersiaran sejak bulan Ramadan hari itu, atas beberapa faktor lah, kerja dan sebagainya. Saya sedang menyiapkan satu skrip drama untuk TV2 RTM. Kemudian ini saya dah bawa habis satu teks untuk khutbah Masjid Negeri di Pulau Pinang untuk digunakan tahun depan. Kemudian adalah satu dua perkara yang berubah dengan sekolah dan sebagainya. Maka dalam nak mengisi slot konten dalam channel ini ialah kadang-kadang kita memerlukan homework yang banyak, yang memerlukan satu pembacaan yang lebih mendalam agar kita menyajikan kepada tuan-tuan satu konten yang bermanfaat. Itu tujuan saya buat. Maka ialah kadang-kadang dia memerlukan masa. Itu yang kadang-kadang saya itu kesilapan saya lah, kekurangan saya, kelemahan. Tak pandai nak menguruskan sangat masa untuk spend untuk bahagian ini. Sebab sekarang pun kuliah dah bermula. Tapi walau bagaimanapun kita akan tingkatkan dan perbaiki pada masa ke semasa. Jadi malam ni tuan-tuan, sebagai perkongsian ringan yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan sambil saya buat kerja tadi ni, saya teringat dia duk main lah, kata apalah yang aku nak share, yang nak kongsi dengan para sahabat, para member-member dalam channel ini. Sebuah perkongsian ringan yang kalau boleh saya target kepada audien yang remaja, ataupun yang orang lama kalau boleh, ataupun siapa sahaja yang meminati agama ataupun meminati industri muzik tanah air. Kita sehaluan dalam bab ini, iaitu bagaimana peranan ataupun pengaruh muzik dalam zaman rock kapak dahulu dapat kita saksikan kemuncaknya pada 80-an, 90-an, juara lagu 89, juara lagu 90, juara lagu 91 dan 92. Ini zaman-zaman yang orang kata apa, zaman tu budak lelaki kalau siapa tak erti main gitar kira tak lelaki ya. Okey, ataupun rambut mesti kena panjang. Sampailah satu zaman di mana Menteri Penyiaran masa tu, tak silap saya, orang panggil Tok Mat. Ada yang satu program yang mereka buat untuk gunting rambut rockers tu kan. Itu kita boleh bincangkan dalam sejarah yang lain. Tetapi nak memetik kepada bila membicarakan tentang lagu-lagu yang rock kapak ini ataupun lagu-lagu yang dalam musim tersebut, dalam fasa zaman tersebut, apa yang terlintas di fikiran kita adalah bagaimana lagu-lagu ini dia bukan sahaja mempunyai sebuah lirik yang sangat mendalam, yang pernah kita bicarakan sebelum ini pun. Isi-isi lirik mereka yang boleh dikupaskan dan diwacanakan. Kita telah berbincang baru ni tentang lagu-lagu Tanya Sama Itu Hud-Hud, dan kita telah bincangkan dengan lagu Wings. Banyak lagu-lagu yang bersifat ketuhanan. InsyaAllah selepas ini akan datang, kita akan bincang, alhamdulillah, tentang lagu Dhamma Sutra dan sebagainya. Kita akan pergi insyaAllah. Cuma malam ni sebagai bacaan ringan, sebagai perkongsian ringan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan tadi satu sudut lirik yang mungkin kita akan perlukan satu slot yang lain yang lebih panjang untuk kita mengupas sisi lirik tersebut yang hebat, yang mendalam. Ketekunan para penulis lirik pada zaman itu, seperti mana Allahyarham Rosli Khamis, iaitu Lolo, dan juga S. Amin Sahab, dan ramai tokoh-tokoh yang lain macam Bok Lokman dan sebagainya, yang lirik mereka mendalam. Tapi malam ni saya nak kongsi, ataupun pada slot kali ini saya nak kongsi di sudut lagu, iramanya ataupun suara mereka itu yang menyebabkan lagu-lagu mereka sampai hari ini dialunkan. Dan kita boleh layan lagu tu bukan untuk sehari dua, tapi puluhan tahun lagu tersebut bertahan, lagu-lagu mereka bertahan. Bagaimana kelunakan, kelembutan, kelenggokan suara mereka, irama yang dialunkan itu begitu sedap didengar, dan orang kata boleh layan lah, boleh layan. Kalau kita dalam mood nak layan perasaan dan sebagainya, lagu itu dia masuk dengan jiwa kadang-kadang kan. Tak boleh nafikan saya satu orang peminat yang agak tegar dengan lagu-lagu rock kapak ini. Tapi saya juga menghargai muzik, saya juga meminati ialah macam Haida, macam Shima, macam Ziana Zain. Kita akan bincangkan Ella. Tapi tegar itu adalah kepada Wings dan sebagainya lah. Tapi dalam era ini, antara tokoh yang sangat berpengaruh di dalam
Pengubahan seni muzik lagu itu, kita bila kita menyebut tentang rock kapok, kita tak boleh lari daripada Sifu M. Nasir, kita tak boleh lari daripada menyebut nama JS Kevin, kita tak boleh lari daripada menyebut nama-nama tokoh-tokoh kalau yang agak slow sikit dia main kepada Sa'ari Amri. Nama-nama yang besar yang kurang didendangkan dalam sejarah. Kebanyakan kita mengenali kepada para penyanyi tetapi kurang mengenali pada pengubah lagu tersebut yang mengalunkan kepada kita satu alunan yang bagi kita cukup teliti, cukup merdu dan cukup berkualiti, yang sampai hari ini dilagukan. Berbeza dengan lagu-lagu rentak hari ini, meskipun sedap, saya tak katakan tak sedap, tapi untuk nak layan dia sampai setahun dua tak boleh. Dia boleh pergi pun paling lama 10 minggu. Lebih pada tu kita jadi macam biasa dah kan. Tapi lagu dulu dia ada satu aura yang menyebabkan sampai hari ni kita boleh layan. Di sana saya bukan pakar dalam bab bidang ini, apatah lagi suara pun ke laut, tapi saya meminatinya. Kalau tanya guru-guru vokal, mereka adalah high pitch, low pitch, kemudian vokal E macam mana, vokal saya pun tak tahulah. Adalah kaedah mereka tu. Kita cuma bila kita duduk tengok kat TV semua, kadang-kadang orang suka share sebut ini suara perut, ini suara apa benda tu macam tu kan. Tapi yang menarik dia, yang saya nak kongsi malam ni, ada satu kaedah pembacaan Al-Quran, pembacaan Quran yang kita sebut sebagai taranum. Ialah dia dengan lagu-lagu macam Hijaz, Bayati, Jiharkah apa semua tu lah. Tapi bukan saya nak touch yang tu kepada guru-guru taranum, bukan saya nak touch yang tu. Itu kepada kepakaran mereka. Tetapi di dalam keilmuan ketaranuman ini, dia ada juga disebut sebagai peringkat-peringkat suara. Peringkat-peringkat suara yang bermula dengan qarar, iaitu suara dalam perut. Kemudian dia akan keluar dengan nawa. Nawa ini suara mulut. Kemudian dia akan naik kepada jawab. Dia naik lagi jawabul jawab. Ini yang saya kira bila saya duk kaji tengok, rupanya kaedah ini. Perut dia naik ke mulut, dia naik jawab, dia pergi jawabul jawab. Permainan pola ini ada dalam lagu-lagu lama. Khususnya lagu-lagu rock kapak dan seera dengannya, yang mana itu menjadi rahsia mengapa melodi itu sampai hari ni kita guna, sampai hari ni kita dekat dengannya, terutamanya orang Melayu lah. Yalah, orang Melayu, lagu Melayu kan. Terutamanya orang lama. Kalau saya boleh bagi contoh kat sini kan, sebab dia melibatkan lenggok. Tak apa, saya bagi contoh. Saya tadi saya habis bawa je, saya listkan tajuk-tajuk lagu yang mai kat fikiran kan. Mungkin tuan-tuan ada lagu-lagu yang tuan-tuan boleh aplikasikan nanti selepas saya cerita ni. Kita ada qarar, kita ada nawa, kita ada jawabul jawab. Kemudian kita ada sikit lenggok burdah di situ. Tak apa, saya akan bagi contoh. Kalau kita baca Quran, contohnya taranum lah. Ini untuk taranum, bukan untuk bacaan tadwir. Tadwir ini bacaan untuk orang yang hafazan, dia laju sikit. Ataupun tartil, bacaan biasa. Tapi ini untuk taranum yang berlagu ini, memang dia bermula dengan qarar, dia start dengan macam kalau kita dengar dalam musabaqah Quran, tuan-tuan jangan komen lah, jangan kecam suara lah, suara memang tak sedap, tapi ambil dekat point itu. Contoh, kalau kita dengar musabaqah Quran kan, dia akan bermula dengan suara dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia hampir tidak dengar, tapi dia sedap. Dia perlukan, dia ada bass kuat kat situ kan. Okay. Kemudian dia start slow. Saya bagi contoh macam Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Nampak? Dia start slow. Falamma adha. Nampak? Falamma adha. Dia main slow. Kemudian dia akan naik sikit. Ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatillah. Nampak dia main macam mana? Kelenggokan itu ada. Kemudian bila dia nak berhenti, sambung orang Muslim, lahi yubsirun. Macam tu kan, kita bisa dengar. Itu yang basic.
Kemudian dia kena ambil balik daripada situ, tapi masih lagi dalam level rendah. Tadi itu adalah qarar, dia main dalam. Dalam. Kemudian dia naik lagi nawa. Nawa ni suara tengkok, suara tekak biasa, suara mulut biasa. Kemudian dalam sambungan ayat tadi, summun bukamun umyun fahum la yarji'un. Nampak? Demi ingat mulut. Ada tak pengaplikasian lagu ini ataupun kaedah yang macam ni dalam lagu rock kapak? Banyak, terlalu banyak. Okey. Kalau dalam sekali lagi saya akan comparekan dengan bagaimana para qari membaca Quran, pembahagian suara mereka dengan lagu-lagu begini. Kemungkinan para rockers ini mereka ada basic. Kita telah tahu macam kumpulan Lela, kumpulan EYE, Dhamma Sutra, Nash Left Handed yang mereka ada basic. Jamal Abdillah. Kalau hari ni Yabang lah. Okey. Kalau chorus dia tarik yakadul barukhu yakhtafu absarahum kullama, dia tarik. Baik. Contoh, kalau kita boleh petik satu lagu, saya tulis kat sini tadi. Okay, macam nak pakai horror ni, kita boleh, saya nak bagi tuan-tuan ingat, bagi tuan-tuan teringat lagu kumpulan Lela Sampai Bila. Tengok dia start macam mana. Even music pun support. Music masa tu dia tak mula lagi, dia main slow je. Lepas tu bila nawa baru dia masuk muzik. Contoh dalam lagu Sampai Bila kumpulan Lela kan, dia buat macam ni. Di antara kita, akukah yang bersalah hingga kan kau pergi tanpa kata-kata. Lepas tu baru dia masuk muzik. Maafkan, macam mana saya tak ingat lirik dia kan. Baru dia masuk, oh sayangku. Nampak? Dia akan bermula slow, dia naik. Sama macam lagu apa lagi? Lagu Iklim. Saat kita berpisah, kau genggam erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Nah, Salim dia pandai lagi lah. Kemudian dia tarik lagu nawa, kemudian dia naik suara nawa. Dermaga saksi bisu kan, sampai habis kan. Nak naik ke chorus tu, yakadul bar kan, kita baca tadi Quran kan. Kalau yang ni lambayan tanganmu. Nampak? Lenggok itu ada lenggok Qurani tu. Lambayan tanganmu masih ku ingat selalu kan, dia main macam tu. Bagaimana dia mengaplikasikan macam tu? Contoh lagu lain apa? Kemudian lagu-lagu yang macam Wings, sejati slow itu yang kau ucapkan bila janjiku genggam bawah pohon kemboja yang sekecil kita menanti. Dia jawab, di mahligai mainan kita bina bersama dari dahan yang rapuh usia perangkap kita. Dia mula nak tarik, dia mula nak main, nak jawab. Remaja kita tinggalkan, namun aku masih menggenggam janji. Kan? Kadang-kadang Awi bila dia tarik dekat konsert, dia akan tarik menggenggam janji. Dia belakang tu dia bagi burdah. Baru dia nak tarik jawab. Tinggal kenangan. Dia tarik. Kan? Boleh kan?
tinggi lah. How dia arrange irama itu dia naik, sebab tu dia jadi dekat dengan jiwa kita. Kemudian lagu dan ada juga teknik yang mereka pakai nawa, suara mulut je daripada awal. Okay. Dia cool, dia relax. Contohnya macam lagu Fahrenheit, lagu Sabar Menanti. Dia pakai mulut dia. Macam mana lagu Sabar Menanti? Walau segunung kau lemparkan bencimu ke laut kepuraan itu. Dia main ikut ni ya. Tidakkan mungkin menjadi pulau cinta sebagaimana kau idamkan. Tanyalah hati, di cermin diri kau imbaskan. Yang tu dia panggil burdah, lenggok tu. Okay. Biarpun pahit keperitan silammu, itu kan penawar manismu. Kita manusia kadangkala tersisi di dalam mengejar impian. Sabar menanti sinar mentari yang hakiki. Betul masuk musik kan. Tapi lepas tu dia nak main tarik. Tidak ku menyesali lagi. Jawab. Lepas tu atas lagi nak jawab kepada yang tadi tu, dia panggil jawabul jawab. Andainya tergelincir pasti. Dia turun balik nawa. Walau terluka ku relakan, iya aku tetap aku melafazkan. Burdah. Kalimah yang satu. Dia buat turun. Nampak tak kaedah yang saya compare dengan bacaan Tarnum yang awal tadi tu? How dia punya lenggok itu menyebabkan dia dekat dengan kita. Okay. Kemudian lagu yang saya tulis di sini, lagu Samudra Titian Hasrat, tu boleh apply tu, tengok dekat mana dia punya burdah, dekat mana dia punya jawabul jawab, dekat mana jawab, dekat mana nawa dan dekat mana qarar. Kemudian lagu Zainazin, itu memang king lah, queen lah. Okay. Lagu apa Zainazin, boleh kata semua lah dia mengaplikasikan benda tu. Tuan-tuan tengok dekat masa dia tarik Madam Berhela tu. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan, pada cintaku kau tak mampu bersendirian tanpaku. Itu semua lembut lidah manis mada, penuh helah yang pastinya. Aku adalah, semput lah sandaran tu kan. Jawab yang awal, dia tarik tu sandaran, jawab berjawab. Bagai hilang semangat diri, diturun. Keyakinanku, burdah. Ya. Tak ramai yang mampu melenggokkan ketika mana duduk dekat peringkat jawab berjawab. Antara yang kita kenali adalah macam Shima, macam Zainazin. Kemudian satu lagu yang tuan-tuan, yang anak-anak muda ataupun pakcik-pakcik, abang-abang yang mungkin tahu, lagu kumpulan OK, Aku Relakan Di Kau Pergi kan. Indahnya sewaktu kita bersama, terasa bagai di syurga kan. Engkaulah sinaran cahaya ilhamku, penawar kedukaanku. Dia buat ujung tu yang mahal kan, kita tak boleh buat. Kemudian sehingga kini ku masih terbayang
ketika bermadu cinta. Yang tu nawa dah. Yang tadi tu qarar di dalam. Sebab tu muzik tak masuk lagi. Pasal nak bagi ruang sebab suara daripada perut. Kan? Kenangan, kenangan cinta kita. Nampak dia naik. Kenangan cinta kita setelah turun balik. Dia nampak. Ku kehilangan dirimu. Dia nak ambil dia punya nafas. Kemudian dia main relax dengan backup singer. Kemudian dekat chorus tu, ataupun chorus lah panggil, kita panggil jawab dengan jawab-jawab. Oh kasih, mengertilah hatiku ini yang merana. Masa tengah jawab boleh jawab tu, dia boleh merana kan. Oh, tinggilah. Okay, itu yang menyebabkan kita kadang-kadang kita tak perasan benda tu, tapi dia masuk orang kita. Tuan-tuan boleh apply dengan lagu-lagu rock kapok yang lain yang saya boleh dikatakan almost kebanyakan 90% memang mengaplikasikan teknik ini. Cuma kadang-kadang dia start dengan nawa dulu. Usah kau bisikkan pada cinta lama, usah kau impikan kita akan bersama, biarkan ia terus berlalu bagaikan mimpi hilang di mata. Kemudian Leon kan, dia start dengan, dia main dengan nawa tu ya. Kini kau kembali merayu lagi, kaitkan semula madah-madah cinta kan. Harapkan berbunga berputik semula yang telah lama gugur ke bumi. Baru dia tarik nak sikit, dia baru nak pergi ke arah jawab. Dalam sukma mimpiku ia telah berlalu, cinta yang dahulu suci bagiku tiada lagi. Aku yang masih di taman ini mencari bunga mawar berduri. Demi mulut. Walaupun dia pitch dia tinggi kan, tapi dia masih main nawa. Okay. Mungkin mereka ni semua ada basic tersebut, saya tak tahulah. Mungkin dalam term orang muzik dia ada term dia. Tapi saya tak pandai bidang tu. Kita tahu sikit-sikit bidang ni. Saya nampak ada synchronize di situ. Kemungkinan dalam zaman tu para vokalis dulu sampai hari ni tengok tuan-tuan jadi macam mana kan, ramai yang masuk tabligh dan sebagainya, orang hebat-hebat semua. Memang dia pada basic agama di situ, mungkin basic Quran di situ. Dulu walaupun harok kapak ke harokes rambut panjang seluar koyak, tapi Quran pandai baca, taranum pandai. Kalau qasidah semua tu depa yang tarik kan. Marhaban dan sebagainya, pok ni juga. Hak nak tarik lagu rock kapak pun depa ni juga. Hak nak tarik lagu rock tinggi-tinggi pun depa ni juga. Dinginnya di malam ini kan. Tapi yang nak tarik taranum pun depa juga kan. Kelebihan suara yang Allah Taala bagi kepada mereka itu. Kalaulah saya secara peribadi, lagu yang saya rasakan dia melengkapi semua unsur ini, ada lagu Janazin, ada juga lagu Hajat Haidar. Tapi yang dekat dengan hati saya, yang bila saya dengar dia sangat mengaplikasikan qarar, nawa, jawab, mudah dan sebagainya ni, saya nampak lagu Mei. Tapi bukan nyanyian Mus, nyanyian Yanzen, Meniti Suratan. Yang tu saya nampak dia sangat kena dengan susunan lenggok Quran ini. Meniti Suratan. Dia start tuan-tuan, slow, perut. Dahaga kasih padamu tiadalah akhirnya. Kita pun tak pernah dengar. Suara yang Zen pula kan. Dalam kepekatan malam kaulah bintang, ku gapai jauh untukmu sentuh. Dia slow.
namun bagiku hadirmu. Kita nak tiru pun tak jadi. Pasal macam mana Yan Zain dia boleh main dengan qarar di perut itu tapi tak habis nafas dia. Seminit menjadi penawar. Saya berhenti sembang, dia tak berhenti dah. Kan? Buat dia slow qarar. Kemudian dia naik. Dia pikan mulut. Tekak. Sampai bilakah kita ini asyiknya merindu sendiri. Ada kasih dan ada cinta, tapi terhalanglah oleh insan alpa. Nampak dia tarik. Lepas tu dia nak sebut satu perkataan tu materialistik, tapi dia susun lengok tu materialistik yang menghukum cinta sebegini. Dia sediakan untuk jawab. Awak tak tengok. Lepas tu sebab tu dia tarik dekat hampir chorus tu. Macam mana? Bebaskanlah kita ini dibelenggu dunia, andai hanyut bahtera. Dia lenggok balik. Kita rela di lautan gelora, itulah rela kita berdua. Dia tarik daripada jawab dan turun. Hadirlah kau kasih, nyatakan nampak sedap saya sembang ni lama. Nyatakan cintamu, doaku yang lama. Nampak? Dia orang kata dalam takraw dia angkat lah. Video tu angkat, dia nak badek. Dia tarik daripada atas. Ingin ku bawamu bersama hasratku, meniti suratan agar kenal kebahagiaan. Jawab berjawab, dia jawab balik yang tu. Tu bagi jawab berjawab. Takdir kita kasih, Tuhan menentukan. Sampai habis tak kak? Tapi nampak how dia boleh susun daripada bawah. Dahaga qarar. Sampai bilakah kita ini nawa. Bebaskanlah kita ini. Dia nak main kat atas dah. Dibelenggu dunia, andai hanyut bahtera. Dia turun balik. Dia main kita. Kita rela di lautan gelora. Dia rendah. Itulah rela. Dia main balik. Bagi saya lah, meniti suratan ni dia sangat padat dengan elemen itu. Okay. Dan banyaklah lagu-lagu lain yang ini contoh yang saya teringat di kepala. Tadi ni saya tulis ni ada lagu-lagu yang Titian Hasrat, kemudian lagu kumpulan Leon Saling Merindu. Saya baca tadi di Sierra di Badai Asmara kan. Haruskah aku harus merayu padamu. Tapi lagu tu lirik dia padu kan. Ku hanya pentafsir yang gagal mencari pengertian cinta. Akhirnya merana kau insan misteri. Hebatlah. Allahu Akbar. Maka bagi saya itu adalah kunci kekuatan lagu-lagu rock kapot. Of course lah kita terhutang budi kepada J.S. Kevin, Sari Amri, Lolo, M. Nasir, yang menghasilkan lagu-lagu yang macam ni untuk kita, untuk menjadi halwa telinga. Saya seronok sebenarnya dengan zaman rock kapot ni sebab lagu mereka itu, meskipun kita nampak pemakaian mereka begitu kan, tetapi it's always ada meaning. It's always ada makna yang mendalam. Bukan sahaja pada lirik, selalu orang bicarakan makna lirik dia. Lagu Dhamma Sutra, Antara Sutra dan Bulan, kemudian lagu Dhamma Sutra lagi apa, Di Balik Cermin, yang sangat padu. Lagu-lagu macam Gemuruh, lagu-lagu yang macam Di Badai Asmara tadi tu, banyaklah. Tetapi rupanya di sudut lenggok dan lagu itu pun ada makna juga.
ada ketelitian kerja di situ. Jadi bagi saya satu khazanah lah kepada kita. Mungkin orang akan kata alah lagu pun. Tapi yalah, saya memang orang jenis orang yang sangat meminati seni. Tapi seni itu luas. Sebab tu dalam penulisan saya banyak selitkan sajak, saya selitkan puisi, saya selitkan kadang-kadang syair, ada gurindam dalam penulisan. Saya suka. Anything yang related to seni saya sangat suka. Sebab tu saya buat skrip drama, saya start. Saya sangat menanti seni kerana bagi seni itu halus. Dengan kita menghargai seni, kita dapat melatih kehalusan jiwa kita itu. Dan kita lebih menghargai pencipta dan lebih besar Allah Subhanahu Wa Taala lah, pencipta segala-galanya. Maka mudah-mudahan dengan kita mendengar lagu, kita tak mendengar saja. Sebaliknya kita dapat faham bahawasanya ini adalah khazanah ilmu Taranum Al-Quran yang diaplikasikan ke dalam muzik. Orang Melayu buat rock kapak dulu, dan demikianlah sedapnya. Bayangkan kalau lagu-lagu begitu pun dah sedap dilagukan, bagaimana lagu-lagu yang bersifat memang lirik dia itu Quran yang ya Taranum itu kan, laisa minna man lam yattaqan nabil Quran, Nabi sebut. Sedap lah. Yang tu yang poin saya. Kalau tuan-tuan ingat Taranum, orang hebat-hebat lagi sedap lah. Saya tak reti Taranum. Cuma ada hubungannya di situ. Jadi itu yang saya tinggalkan untuk tuan-tuan kaji dan teliti kan. Tuan-tuan mungkin boleh komen di bawah, aplikasikan. Saya nak baca nanti komen ni. Lagu apa yang tuan-tuan rasa ada kena dengan saya sebut tadi tu, suara dalam perut qarar, suara mulut tekak nawa, suara dia chorus tapi dia almost nak chorus, jawab boleh jawab atas lagi tapi menjawab persoalan yang tadi tu. Boleh jawab. Tuan-tuan sharekan lagu apa, kumpulan apa, kemudian di mana part qarar, nawa, jawab. Ada kalau ada burdah macam tu. Satu lagi sebelum saya terlupa, lagu Buyang Senang, Wings. Tuan-tuan perasan tak? Di tengah lagu tu dia stop. Semua muzik stop. Dia stop. Ting ting ting, dia bunyi 3 kali drum baru dia sambung tu. Itu kita tuan-tuan di sini ada ramai yang pandai tajwid. Saktah, bacaan saktah dalam surah Yasin ada kan, yang kena berhenti saat nafas yang sama sambung balik. Dalam lagu Bujang Senang, Wings ada. Okey. Kat mana? Tuan-tuan cari, tuan-tuan beritahu saya nanti insya-Allah. Jadi demikian perkongsian untuk slot kali ini, agak ringan, agak santai, tetapi saya harapkan sedikit dapat konten ilmiah. Mudah-mudahan dapat kita kongsikan kepada orang lain dan teruskan support channel ini insya-Allah. Saya akan cuba gerakkan lagi upload video-video dekat Ibn Rijal insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.